Terima kasih Atika. Itu dia perkembangan semasa. Sudah pun 15 minit bermula pengundian bagi pilihan raya kecil Parlimen P044 Pematang Pau. Kita hari ini ataupun dalam minggu inilah ya, bermula daripada 22 April bagi penamaan calon di Rompin sehinggalah penamaan calon di Pematang Pau dan juga hari ini pada 7 Mei merupakan pilihan raya bagi Pematang Pau. Isunya adalah tentang isu mengundi. Isu tentang adalah isu bagaimana semasa kempen pilihan raya, bagaimana kita menghormati pihak lawan kita. Kalau kita menyokong satu parti, kita menyokong ataupun kita menghormati parti yang lain. Ya, saya rasa tanda hormat tu memang mesti sentiasa ada, dan hak mengundi untuk orang ramai atau seseorang tu memang sesuatu yang bernilai kepada kita ya, sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengambil hak kita dan juga menggunakan hak tu dengan cara yang betul. Tetapi ada juga ramai yang menyalahgunakan hak mengundi ni. Jadi untuk memberitahu ataupun untuk mencungkil topik kita ni. Ini suka nak mencungkil sesuatu yang hangat. Suka. Jadi kita nak mencungkil lagi apakah hak anda sebagai seorang pengundi dan juga apakah hak anda untuk mengundi. Apa kata kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Nizam Sulaiman, Fellow Kanan Institusi Kajian Etnik UKM. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih. Doktor, kalau tadi kita dah tengok kita tengok lintas langsung dari Pematang Pau dan juga kita dah pun dapat keputusan PRK Rompin. Dalam hal ini, Profesor ya, kalau kita lihat ada beberapa insiden atau kejadian yang mana berlaku pergaduhan antara penyokong, berlakunya perkara-perkara yang tidak kita kurang enak lah kalau kita nak tengok. Dalam hal ini bagaimana Prof melihat sesuatu perjalanan kempen pilihan raya politik yang matang ialah apabila penyokong sesuatu parti itu hanya menaikkan parti itu semasa kempen pilihan raya dan bukan memburuk-burukkan parti lawan. Prof. Doktor. Ya, terima kasih. Dalam pilihan raya memang ada satu ruang waktu yang diberikan dalam beberapa hari ataupun seminggu, 2 minggu untuk kedua-dua pihak mengutarakan dia punya kempen, dia punya matlamat ke ataupun manifesto dia ataupun dia punya objektif dia dan sebagainya. Dan dia ni disokong oleh dia punya kumpulan-kumpulan penyokongnya, ada kempen manajernya ataupun jawatan kuasanya dan pelbagai lagi ahli-ahli orang kuatnya. Tetapi seperti yang disebutkan tadi dalam soalan tadi, kadang-kala semangat di dalam dia berkempen tu dia terlalu berlebihan sehingga kadang-kala wujud keadaan-keadaan yang tak menyenang, agak tegang. Berlakulah kata-kata kesat kadang-kadang ataupun caci maki ataupun kata mengata pihak yang sini kepada pihak yang sini dan sebagainya. Jadi seharusnya seperti yang dalam soalan juga tadi, di dalam kempen ini seharusnya pihak yang bersaing itu lebih baik menonjolkan apa yang menjadi wadah ataupun menjadi inti perjuangannya. Dia akan berjuang untuk ini, dia akan mempertahankan ini, dia akan memelihara ini dan sebagainya. Adalah agak tidak etikal untuk dia memberi kata-kata kesat yang sana adalah pihak yang macam yang buruk-buruk lah, tidak bertanggungjawab ke, pihak yang merosak negara ke, atau pihak yang membahayakan kepada kita dan sebagainya. Jadi itu sudah macam kalau kita ambil contoh sukan lah, dia sudah foul, sudah salah. Malah dalam sukan pun kalau kita dapat persaingan yang sihat tu, kita suka lihat berbandingkan dengan berlakunya yang menyalahi seperti menyepak menyepak kaki lawan dan menyiku dan sebagainya. Jadi super juga dalam politik atau pilihan raya ini, kalau dia dapat bersaing tu dengan sihat, dia menyatakan apa yang dihujahkan tanpa memberi kata-kata kesat kepada pihak lawan, itu adalah lebih gentleman. Apabila dia dapat menang dengan cara-cara seperti itu, dia akan mendapat pengiktirafan atau penghormatan yang lebih baik lagi daripada kalau dia menang dengan kata-kata yang kesat, menggunakan isu-isu yang sempit, sensitif lah, isu-isu sensitif, rasisme ataupun kesukuan ataupun
apa-apa lagi lah. Apa yang tak menyenangkan. Yang tak menyenangkan. Itu lagi menang pun orang akan melihat dia seperti tidak mendapat penghormatan yang lebih baik lah. Berbanding dengan yang lebih gentleman lagi. Dia kata bahasa Inggeris healthy competition lah. Yes, very healthy, dan ada menghormati peraturan yang telah disiapkan oleh SPR ataupun peraturan pilihan raya kita. Baik. Doktor, kalau kita lihatkan topik kita ni, kita cuba seperti yang ini kata tadi mencungkil kenapa ataupun mengapa ramai yang tak tahu lagi mengenai hak mereka sebagai seorang pengundi. Dan kalau kita kaitkan balik dengan pilihan raya kecil Rompin pula, mereka telah memberitahu kita mengenai statistik 74% yang keluar untuk mengundi, kurang tahun ni. Jadi mungkin doktor boleh memberi kita sedikit informasi mengapa ni berlaku, mengapa orang tak rasa yang mereka ni ada hak untuk mengundi. Okey. Dalam kes Rompin baru-baru ini, ada beberapa faktor yang kita boleh lihat. Seperti dalam ulasan editor berita tadi pun, dia ada mengatakan rasa selesa sebenarnya yang dirasai oleh pengundi-pengundi pendukung-pendukung BN. Sebab kawasan Rompin ini adalah merupakan kubu kuat BN. Maka mereka sudah merasakan, ataupun dalam bahasa Inggeris dikatakan take for granted lah. Maksudnya mesti menang. Okey kan, jadi tak perlu pulang. Maksudnya tak bimbang. Okey. Itu boleh jadi satu faktor juga. Tetapi saya rasa ada faktor-faktor lain juga. Saya rasa penetapan hari mengundi juga memainkan peranan. Baru-baru ni kita mempunyai hujung minggu yang panjang. Cuti pada hari Jumaat sampai kepada hari Isnin dalam banyak negeri. Dalam banyak negerinya macam tu. Saya pun hairan kenapa tidak dimanfaatkan pada masa cuti panjang itu. Sebab saya percaya ramai juga pengundi-pengundi Rompin itu yang sudah bekerja di Kuala Lumpur, PJ, Shah Alam atau Kelang dan sebagainya, kawasan Lembah Kelang ini. Tetapi mereka baru pulang. Kita jangkakan kalau tak pulang pun, sekiranya hari undi itu dibuat pada cuti panjang itu, ada kemungkinan mereka boleh menyusul waktu untuk pulang pada masa itu. Ini begitu mereka pulang kembali hari Isnin, tiba-tiba hari Rabunya diadakan, hari Selasa hari Selasanya diadakan pula pilihan raya umum Rompin itu. Jadi baru lagi semalam atau kemarin pulang, takkan nak kembali. Jadi kan itu satu faktor juga. Apabila orang yang jauh itu tidak bersungguh-sungguh untuk pulang. Dan yang lainnya saya rasa memang keselesaan ataupun overconfident yang ada di situ. Memang mereka confident sebab kawasan itu kubu kuat arwah Tan Sri dulu, dia sudah berpenggal-penggal berada di situ dan memang tidak ada masalah. Di situ boleh dianggapkan kawasan yang membangun, tourism tinggi di situ ataupun usaha-usaha pelancongan. Jadi banyak penduduk itu mendapat kesan-kesan sampingan daripada pelancongan itu, seperti penjagaan homestay, kafe, pengangkutan, hotel dan sebagainya. Jadi saya rasa memang mereka agak selesa menyebabkan tak ada rasa desakan di situ. Doktor, kalau boleh kita lihat apa yang sedang berlaku sekarang ini, banyak kritikan-kritikan, banyak berlaku pergaduhan-pergaduhan di media sosial tentang mengkritik kerajaan dan sebagainya. Dan dalam hal ini juga mereka ataupun individu setengah golongan ini merasakan bahawasanya perkara ataupun demokrasi itu tidak perlu dihormati. Dan dalam hal ini adakah kita perlukan pendidikan terhadap mereka, dalam erti kata lain pendidikan mengenai betapa pentingnya mengundi bagi menentukan pemerintahan sesebuah negara. Sebelum saya pergi ke situ, saya ambil yang soalan yang ujung tu, betapa pentingnya mengundi ini. Kita harus sebab saya terlupa untuk menjawab semasa soalan daripada sini tadi kan. Sebenarnya kita ni mendapat penuh rahmat daripada kebebasan serta peruntukan pengundian dalam negara kita ini. Kita harus sedar banyak rakyat dalam negara lain yang tidak memiliki ini. Contohnya kita ambil negara-negara feudal, negara-negara yang berkerajaan pemerintahan beraja dan komunis, contohnya. Negara-negara seperti Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman,
dan UAE dan sebagainya, Brunei dan sebagainya, mereka tidak ada hak mengundi, tidak ada adult suffrage ataupun tidak ada institusi itu pun tidak ada. Tidak ada institusi mengundi, tidak ada SPR di situ pun. Yang ada adalah keturunan yang memerintah, dinasti-dinasti pemerintah, contohnya Arab Saudi. Jadi rakyat di situ, orang ramai di situ sangat cemburu dengan apa yang ada dalam negara lain. Mereka boleh memilih kerajaannya, mereka boleh menukar kerajaannya, mereka boleh berkempen menyuarakan apa yang mereka hendak. Partinya terdorong kepada aliran ini, aliran ini. Tapi mereka semua tengok melihat Malaysia yang ada ni semua. Jadi mereka rasa, kelebihannya amat sangat. Sebab mereka nak bercakap dari sudut politik pun tak boleh. Tidak boleh. Walau kalau yang sensitif itu mungkin mereka akan dihukum dan sebagainya. Jadi kita yang sudah ada ini harus menghargai apa yang kita dapat diberikan dalam perlembagaan, dalam Akta Pilihan Raya, bahawa apabila sampai waktunya kita ada hak untuk memilih. Jadi kita harus manfaatkan hak ini supaya dapat membentuk ataupun memilih sama ada ahli parlimen, adun ataupun kerajaan. Doktor, definisi ataupun kita katakan pemilihan perkataan yang lebih tepat, hak atau tanggungjawab? Ya, dia boleh kedua-duanya. Hak dia adalah juga tanggungjawab dia. Saya rasa memang tanggungjawab tu lebih utama lagi. Hak ni banyak orang ada hak, tetapi kadang-kala dia tidak bersifat tanggungjawab. Kita ada hak untuk tidur bila kita nak, kita ada hak untuk ke sana ke sini kan, tapi kita tak ada masa, kita ada ruang masa yang terbatas kan, ada kewangan yang terbatas. Jadi kita ambil sedikit saja. Tetapi apabila tanggungjawab sudah menjadi peringkat tanggungjawab, maka itu harus dilaksanakan dengan baik. Melainkanlah dia terhalang dari sudut tinggal jauh, misalnya bekerja di Sabah, Sarawak, tak dapat pulang, ataupun sejauh-jauh misalnya Johor, tidak cuti dan sebagainya kan. Tetapi kalau yang ada di tempat itu, sama ada Rompin ataupun Batang Pauh, memanglah sewajarnya mereka tidak mensia-siakan hak yang telah diperuntukkan oleh negara kita. Baik. Tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga seorang pengundi, tanggungjawab anda bukan hanya hak anda tetapi ini menjadi tanggungjawab anda. Baik, kita akan bersama